untuk terus mentadabur kuliah, mentadabur tu surah Al-Fatihah dengan segala sukacita. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita berkenalan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman yang digambarkan seperti kasih sayang seorang ayah. Kasih sayang seorang ayah ni ada kalanya dia sanggup tengok anak dia tu menderita. Tujuannya hanya satu, supaya anak dia belajar sesuatu. Supaya anak dia boleh sedar, supaya anak dia yang mungkin tersalah dan tersilap boleh kembali menjadi betul. Itu bentuk kasih sayang seorang ayah. Begitulah Ar-Rahman, Allah. Kasih sayang Allah pada kita di muka bumi ini. Ada kalanya ada manusia yang begitu melarat hidupnya. Begitu susah dan sukar. Susah nak bernafas kerana ujian demi ujian demi ujian. Tapi semua itu semata-mata nak melihat sama ada hamba itu benar-benar teruji dan diuji, benar-benar boleh bangkit daripada cabaran atau akhirnya dia tewas, terduduk. So begitulah Ar-Rahman. Dan kita belajar Ar-Rahman ada tiga sifat. Dia bersangatan dan dia berlaku sekarang dan dia ada tempoh tertentu. Dan hari ini kita nak tengok Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim ni sifat kasih sayang Allah yang tumpuan dan pengkhususannya hanya pada hari akhirat nanti. Dia lebih eksklusif, lebih spesifik. Sayang Allah untuk Ar-Rahim ini hanya berlaku di akhirat nanti. Dan hanya kepada kelompok dan komuniti tertentu, iaitu kelompok paling cikai orang beriman. Kelompok yang paling cikai orang beriman. Lebih tinggi daripada itu orang bertakwa. Lebih tinggi daripada itu orang-orang yang syuhada. Lebih tinggi daripada itu orang-orang yang yang soleh, yang siddiq, para nabi dan rasul. Selain daripada itu yang tidak beriman, Allah akan marah dan murka terhadap mereka. Malah Allah akan masukkan orang-orang beriman ini ke dalam syurga dan duduk di dalamnya selama-lamanya. Dan pada waktu itu tanpa perlu buat sebarang apa-apa pun, tanpa perlu buat ibadah, tanpa perlu buat apa-apa. Hanya duduk dalam syurga. Hanya duduk dalam syurga. Dan Allah istilahkan duduk dalam syurga itu sebagai masyghul. Mereka sibuk bergembira. Mereka sibuk bergembira. Tuan-puan baca surah Yasin kan? Kan Allah sebut mereka sibuk bergembira. Lupa dah dia punya ayat tu. Siapa ingat ayatnya? Surah Yasin. Surah Yasin tentang kita sibuk bergembira. Ustaz sambil duduk menghadap di atas pelamin. Sambil duduk menghadap atas pelamin. Itu tak sibuk bergembira. Ini Allah sebut sibuk bergembira. Inna ashabul jannati fi syughulin fakihun. Yes, fi syughulin fakihun. Syughul tu, kita orang Melayu, syughul ni bermuram durja. Syaghala ni sibuk. Syaghala ni sibuk.
Tuan-puan, kita pernah sibuk bergembira ke dekat dunia ni? Ada tak kita pernah merasakan aku sibuk betul lah hari ni, apa dia? Sibuk bergembira. Tak ada. Tak ada. Itu orang kata lupa daratan. Kalau kita buat kat dunia ni, selalu dekat dunia ni kita buat apa? Kita selalu disibukkan dengan apa? Kita disibukkan dengan kerja. Kita disibukkan dengan urusan-urusan rumah. Sibuk mengemas, nak raya. Tapi ini kali, siapa yang suka sibuk mengemas? Tak. Tapi ini kali Allah gambarkan kita dalam syurga, kita sibuk bergembira. Tuan-puan bayangkan, kalau jadual harian tuan-puan dipenuhi dengan jemputan-jemputan parti. Bukan parti politik tu, tak. Jemputan-jemputan untuk apa? Piknik. Jemputan-jemputan untuk pergi konsert. Jemputan-jemputan untuk melawat para nabi dan rasul. Wah, hari-hari dipenuhi dengan itu. Ada saja kawan yang jemput. Aku lama dah tak jumpa dengan kau dekat dunia tu, tak sempat nak jumpa. Engkau asyik pergi ke sana kemari je, pergi berkuliah. Daripada pagi, tengah hari, petang, malam. Dan kita pun tak tahu dekat syurga ada malam ke tidak. Sebab tak ada matahari dalam syurga. Malah katil yang tersedia bukan untuk kita tidur-tidur. Tidak. Katil tersedia tu untuk baring-baring, bukan tidur. Bayangkan, dekat syurga kita tak tidur sebab Allah tak nak kita miss the moment. Setiap saat tu saat untuk bergembira. Tak adalah kita duduk-duduk saja, tak ada. Semuanya dengan penuh rasa gembira setiap saat untuk selama-lamanya. Tak ada dah rasa risau, rasa gundah gulana, tak ada. Malah lebih menakjubkan tuan-puan kalau tuan-puan baca surah Toha. Surah Tur. Surah Tur. Mari saya tunjukkan dekat surah Tur. Dekat surah Tur, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita apa yang berlaku dalam syurga. Pertama Allah bagi tahu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, mereka dituruti. Orang-orang beriman ni mereka diikuti, wattaba'athum, diikuti. Siapa yang mengikuti mereka? Anak cucu keturunan mereka. Anak cucu keturunan mereka biimanin, dan iman anak cucu mereka ni tidaklah sehebat iman mereka. Anak cucu dia ada iman tapi tidak sehebat orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami temukan dia dengan anak cucu dia satu aras, satu tingkat. Kalau mak bapak kita dulu orang yang kuat beribadah, beriman, kita juga beriman tapi tidaklah sekuat ibadah orang tua kita. Di syurga nanti Allah beri kebenaran kepada mak bapak kita. Kau pergi cari mana anak cucu kau yang berada di tingkat bawah, kau bawa dia naik atas. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, mereka satu tingkat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan rupanya untuk pergi dari satu tingkat ke satu tingkat ini, dia punya mahar, mas kahwin dia ialah amal kita. Mas kahwin dia amal kita. Dan Allah kata, kerana kebesaran, kerana rahim Allah ini, kerana kasih sayang Allah ni, mak bapak kita boleh tarik kita satu aras dengan mereka
tanpa diukur mengikut amal kita. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Pahala kita tidak pun berkurang. Amal kita tidak jadi masalah. Seolah-olah kita dapat pasport universal, boleh pergi ke tingkat yang lain. Kullum ri'im bima kasaba rahim. Setiap manusia dia dibalas setimpal dengan apa yang dia peroleh. Wa amdadnahum bifakihah, dan kami tambah, kami pelbagaikan bagi mereka buah-buahan, walahmin, dan daging, mimma yashtahun, ikut suka mereka bagaimana cara daging itu dimasak. Tuan-puan, kita dekat dunia ni nak pergi kedai-kedai yang jual western ni, kadang tak ada duit nak pergi. Contoh Magnate. Siapa yang ada banyak duit untuk pergi satu hidangan 180, 200 ringgit. Kalau wagyu tu 400.5, 500 satu hidangan. Tak mampu. Tapi dalam syurga Allah bagi kita daging. Kau nak engkau nak masak cara apa? Black pepper, mushroom, kau nak masak asam pedas, kau nak masak lemak, ikut engkau mimma yashtahun. Kau nak masak well done, kau nak masak cara macam mana? Walah mimma yashtahun. Dan kau nak daging apa? Kau nak daging eksotik, super eksotik. Kalau dekat Sabah tu dia ada satu perkampungan yang mereka memang pelihara kuda untuk makan daging kuda. Kita hanya mampu dengar je. Daging kuda, setakat daging rusa dekat Tawau tu berlambak. Ni daging kuda. Daging burung unta. You name it. Allah kata walahmin, dan setiap jenis daging. Ikan paus, silakan. Tuan-puan pernah makan salmon masak asam pedas. Hanya di Sabah. Dan dia sedap. Walahmin mimma yashtahun. Kalau sekadar mempelbagaikan buah-buahan, bagi kita buah dipelbagaikan. Apa sangat. Tuan-puan, kita dengar Blackton, tak pernah rasa. Dengar harga, kita dah mencungap. Dan ini Allah bagi. Dan Allah multiply. Wa amdadnahum bifakihah. Selalu kita dengar musangking. Bila dapat bonus, baru dapat rasa. Ini Allah bagi. Buah-buah dan dari jenis daging. Yatanaza'una fiha. Plus, kerana kita dah kumpul ramai-ramai dengan ahli keluarga. Ini bayangan Ar-Rahim ni tuan-puan. Kerana kita dah kumpul ramai-ramai dengan ahli keluarga. Apa yang kita buat? Mestilah happy-happy. Kumpul dengan ahli keluarga kot. Dapat jumpa dengan mak bapak kita. Bapak kita yang pernah didik kita, ajar kita sampai kita jadi manusia. Kan atuk nenek kita, moyang kita kumpul ramai-ramai satu arah, satu tingkat. Anak cucu kita dapat kumpul ramai-ramai. Kan waktu dekat dunia dulu ada anak cucu kita yang mungkin sakit. Mak bapak kita yang kita tak sampai hati, dia sakit yang berpanjangan. Tapi rupanya Allah terima amal ibadah dia dan dia masuk syurga. Dan pada hari itu Allah kata yatanaza'una fiha. Mereka bergurau senda, mereka berebut. Yatanaza'un ni berebut, berlari-lari, berebut. Apa yang mereka rebutkan? Ka'san. Mereka rebutkan piala. Dan piala tu Ka'san ni adalah gelaran mana-mana
gelas yang penuh dengan arak atau kaksan. Kaksan dalam bahasa Arab, orang Arab memahami ini sebagai gelas yang dipenuhi dengan arak. So, bayangkan dekat syurga kita berkumpul dengan ahli keluarga dan kita buat hari keluarga. So, bila buat hari keluarga dah tentu akan ada game. Akan ada permainan-permainan. Dan antara permainan yang Allah gambarkan dalam ayat ini ialah sesama ahli keluarga ni tak kira siapa pun dia, umur sebaya 33 tahun, tengah sangat ganteng, tengah berada di kemuncak, paling handsome waktu tu, bertenaga, berlari-lari, berlumba, rebut segelas air ataupun merebut satu piala. Kan kita macam mana nak gambarkan? Kita kadang kalau kumpul hari keluarga, kita dah lah tua, tak larat. Tapi bila kita tengok anak-anak kita bermain-main, pecahkan belon dekat kaki. Diorang tengah gelak-gelak, kita pun tumpang seronok walaupun kita tak main sekali. Kita nak main sekali tapi kudrat kita tak larat, kita tua. Tapi dalam syurga tak kira dia tu bapak ke, mak ke, dia atuk ke, nenek ke, dia anak ke, dia cucu ke, semua sebaya. Dan kita berebut-rebut gelas. La laghun fiha wa la ta'sim. Dan lazimnya bila kita buat permainan yang menggunakan fizikal, boleh jadi akan ada sentuhan-sentuhan fizikal yang membawa kepada kecederaan. Bila bawa kepada kecederaan, ada orang yang tersinggung, mendatangkan dosa. Tapi Allah kata tak, tiada yang lara padanya dan tidak mendatangkan sebarang dosa. So, bila kita dah hanyut dalam permainan, kita lupa, kita lara. Perkataan-perkataan yang kita ucap pun dah mula mencarut lah. Kita mula merendahkan pihak lawan. Tapi di syurga tidak. Ya, sama ada mak bapak dia banyak amal atau anak-anak dia banyak amal. Either or akan tarik ahli keluarga dia sama level. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Wa yatufu alaihim ghilman. Dan sedang kita bermain-main begitu. Bila main, mungkin kita rasa, kita berhenti dululah. Duduk-duduk, sambil duduk-duduk, each and every person, setiap penduduk ahli syurga ni, wa yatufu alaihim ghilman. Mereka setiap orang ditemani oleh satu orang butler. Setiap daripada kita akan ditemani oleh satu orang atau lebih butler. Kalau dalam Batman, butlernya tu tua. Tapi butler kita di syurga, ghilman. Ghilman ni anak muda. Anak muda. Ghilman juga dia punya muda ni sekitar berapa? 15, 12 tahun. Anak muda, ghilman. Dan ghilman ni pula, ghilman ni, ghulam. Ghulam ni dah agak dewasa lah, 18 tahun macam tu. Dia lagi satu fata. Fata ni muda, 16 tahun. So, ghilman ni, ka'annahum lu'lu'um maknun. Kita melihat ada orang yang amalnya banyak, yang pahalanya banyak, yang kedudukannya lebih tinggi, butlernya ramai. Dan butlernya ni,
punya ramai, dia kelihatan seperti permata yang tersusun. Permata yang tersusun, maknun. Dia berbeza dengan satu surah yang lain yang Allah gambarkan juga kita ada butler. Surah apa? Surah Insan. Sekejap saya buka surah Insan. Kedua-duanya Allah sebut tentang butler. Tapi dalam surah Tur Allah sebut ghilman. Dalam surah Insan Allah sebut wildan. Dan wildan di sini dia anak-anak kecil. Wildan ni anak-anak kecil. Dan anak kecil ni tuan-puan, dia makan saman ke? Tak, dia tak makan saman. So, wildan ni dia tidaklah tersusun macam ghilman, macam yang lebih dewasa tu. Sebab wildan ni, anak-anak kecil, dia mengitari kita juga, berpusing keliling dekat sekitar kita. Tapi dia lebih suka bermain. Lalu Allah gelar dia sebagai lu'lu'am mansura. Ibarat mutiara yang bertabur. Mutiara yang bertabur. Mansura. Dan setiap kali kita nampak ghilman itu. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Setiap kali kita melihat dia, kita akan lihat dia semakin cantik dan lebih cantik dan lebih cantik, lebih cantik. Berbanding dalam surah Tur, Allah kata, yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kita punya butler ni begitu disiplin, tersusun, teratur macam kalungan mutiara. Cantiknya tuan-puan. Kita mungkin tak dapat gambarkan benda ni sebab kita tak cukup kaya di dunia ni. Orang-orang kaya, bila dia pergi hotel, menginap kat hotel yang cukup kaya, dia tak menginap level kita pergi hotel. Kita kalau cari hotel, kita cari yang paling murah. Kalau boleh 3 bintang. 3 bintang tu pun harga 300 sudah mahal sangat lah tu. Kalau satu malam 1,000 tu kita rasa, oi, ini dah luar biasa. Tapi level orang kaya ni tuan-puan, dia cari yang eksekutif punya hotel. Satu malam harga 20,000, 25,000, 30,000, 40,000. Dan harga hotel satu bilik satu malam 20,000, 40,000 ni, mereka punya kelebihan ialah mereka disediakan in-house butler. Setiap bilik ada butler dia sendiri. Maksudnya kalau nak makan tak perlu pergi coffee house. Butler tu ambil order. Butler tu masak. Apa saja yang kita nak, butler tu akan layan. Itu beza dia dengan harga bilik 5,000, 1,000 satu malam. Dan di syurga Allah kata bukan satu butler. Ghilman. Ramai. Wildan. Ramai. Macam nama Rahman. Ekstrim. Ramai. Kalau dah ramai, takkanlah tak boleh berbaris. Dan cara mereka berbaris, formasi mereka, Allah gambarkan seperti mutiara yang terletak, mutiara yang tersusun. Sekali pandang, kita nampak macam kalung Habib Jewels. Lu'lu'um maknun. Ui, bayangkan tuan-puan, kemana-mana kita berjalan, orang nampak kita, ui, itu dah macam rantai
Panadol, Habib Jules sedang berjalan. Bila sebut tentang butler, bila sebut tentang orang-orang suruhan semacam ini, takkan kita berjalan kaki? Tak. Kita mungkin naik buruk. Kita ada outrider, ada escort. Inilah escort kita. Pakaian kita bukan pakaian macam sekarang. Kita pakai baju sutera nipis di dalam, sutera tebal di luar. Tuan-puan, kalau dah baju sutera tebal di luar, kan, takkanlah kita nak pakai baju yang pendek-pendek. Dah tentu kita pakai baju yang panjang meleret. Kan macam princess tu, selalunya kita gambarkan orang kahwin saja pakai baju-baju yang macam ni. Tapi bila kita dah pakai baju panjang macam ni, kan susah nak berjalan. Oh tidak, sebab kita ada orang yang tolong bawa. Ada orang yang tolong pakaikan. Tuan-puan, level Ar-Rahim, nikmat dalam syurga. Kalau kita nak cerita, tak habis-habis tuan-puan. Tak habis-habis. Dan Allah kata lagi apa? Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Lalu dalam satu occasion, tetamu-tetamu ni saling berhadap-hadapan. VIP ni saling berhadap-hadapan. Oh, sebelum tu, kenapa tiba-tiba ada ahli keluarga berjumpa? Kan? Diorang berhadap-hadapan. Cerita dia ni, Allah mulakan dengan apa? Dengan muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin ain. Mereka duduk di atas pangkin-pangkin, kerusi-kerusi yang tersusun. Mereka duduk di atas kerusi-kerusi, bangku-bangku yang tersusun. Kenapa? Sebab mereka sedang attend. Mereka sedang datangi majlis kahwin. Perkahwinan siapa? Perkahwinan mereka. Wa zawwajnahum, kami kahwinkan mereka. Bihurin ain, dengan bidadari yang cantik, mata dia dipandang. So bila ada majlis kahwin, dah tentu ahli keluarga bertemu, berjumpa. Sedang dalam majlis kahwin, takkan duduk saja. Kita borak-borak. Duduk berhadap-hadapan. Dalam syurga tuan-puan, tak ada satu saat pun yang ianya tidak dinilai sebagai nikmat. Sehingga kan duduk berhadap-hadapan itu pun Allah cerita sebagai nikmat. Sebahagian mereka duduk menghadap. Yatasaalun, sambil berborak, bertanya-tanya. Qalu, tak tahu apa soalannya, tapi jawapannya, dulu kami di dunia, fi ahlina musyfiqin. Kami sangat syafaq, kami sangat risaukan, kami sangat rungsingkan ahli keluarga kami. Dulu dekat dunia kami rungsingkan ahli keluarga kami. Nanti diorang hidup macam mana ya Allah? Nanti mereka belajar macam mana ya Allah?
Iman mereka macam mana ya Allah? Mereka boleh tak survive dekat dunia yang penuh pancaroban ya Allah? Kami rungsing mereka ya Allah. Pelihara mereka untuk kami ya Allah. Mereka sering rungsingkan ahli keluarga. Anak tak bangun sembahyang subuh, dia sangat rungsing. Anak tak solat, dia rungsing. Musyfiqin. Lalu dia jawab, famanallahu alaina. Lalu Allah memberi keamanan, ketenteraman buat kami. Wa waqana, dan Allah lindungi kami, protect kami, azabas samum, daripada azab yang perit. Inna kunna min qablu, dulu, sungguh dulu kami di dunia sebelum ini kami sering berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Dia sangat baik dan sangat rahim. Ahli syurga mengakui Allah sangat rahim. Di mana? Ni, sewaktu di syurga. Innahu huwal barrur rahim. Itu level ar-rahim. Kasih sayang Allah yang berpanjangan di sana, di akhirat kelak. Itu level ar-rahim. Kita tak tergambar macam mana hebatnya rahim Allah. Terutamanya dekat syurga, dekat akhirat. Seawal kita dibangkitkan, malah ada pula dialog antara orang beriman dengan orang tak beriman. Seawal dibangkitkan, itu pun Allah dah tunjuk ar-rahim dia. So, Rahman di dunia, dan lazimnya kita memandang sepi rahim. Sebab bagi kita ar-rahim ni, oh ini nanti. Oh ni dekat akhirat. Ini waktu dekat syurga. Sebab kita tidak digambarkan hal ehwal syurga itu sehingga kita dapat melihatnya dengan jelas. Dan rupanya rahim Allah merujuk kepada syurga ni sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau kita tengok pemurahnya Allah, rahimnya Allah, sehingga kan ada makhluk yang masuk dalam syurga, ada makhluk yang dapat masuk dalam syurga ni tanpa buat apa-apa ibadah pun. Tanpa buat apa-apa ibadah pun dia dapat masuk syurga, tuan-puan. Ui, macam mana tu? Kita pernah, kita pernah dengar tak cerita ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun ni, mereka seumur hidup dia belajar tentang sihir. Dan mereka belajar tentang sihir ni, kemudian dipanggil oleh Fir'aun untuk berhadapan dengan Nabi Musa. Tatkala dinampak mukjizat Nabi Musa, mereka lantas ramai-ramai, semua mereka sujud beriman dengan Nabi Musa. Lalu bila Fir'aun nampak semacam itu, Fir'aun terus titahkan untuk mereka semua dibunuh, disalib on the spot. Dan hukuman yang Fir'aun bagi itu on the spot, mereka tak sempat buat apa-apa. Mereka hanya sujud satu kali. Lepas tu dibunuh. Dan ternyata mereka beriman.
Allah masukkan mereka dalam syurga. Mereka tak sempat buat apa-apa ibadah pun. Ada sahabat yang mengucap 2 kalimah syahadah, terus pergi perang, mati syahid, tak sempat solat walau satu waktu pun. Mati syahid, masuk syurga. Itu level Ar-Rahim. Itu level Ar-Rahim. Dan kalau sebelum ni Ar-Rahman kita lihat sebagai kasih sayang Allah. Ar-Rahim kita boleh umpamakan seperti kasih seorang ibu. Kalau ayah sanggup tengok anak dia menderita tapi ibu tak sanggup lihat anak menderita. Allah tak sanggup lihat orang beriman susah di akhirat. Tak. Seperti ibu tak sanggup anak dia menderita. Walau dia tahu anak dia jahat. Walau anak dia sampai kena tangkap polis. Masuk penjara. Tapi dia akan merayu-rayu supaya anak dia dilepaskan. Berbeza dengan Ar-Rahman, dia sanggup lihat anak dia menderita supaya anak tu belajar dari kesilapan. Ar-Rahim tak. Tak. Sebab tu tuan-puan, Allah sengaja cipta makhluk-makhluk, menjadikan Quran tu sebagai makhluk nanti. Supaya Quran ini merayu-rayu. Puasa kita akan merayu-rayu. Solat kita menjadi penghadang. Quran terutamanya menjadi teman dan merayu-rayu untuk kita. Walaupun kita dekat dunia, amal kita tak adalah seberapa. Tapi kerana connection kita dengan Quran, Allah jadikan Quran merayu-rayu bagi pihak kita. To level Ar-Rahim, tuan-puan. Dan digambarkan bagaimana Quran itu merayu. Seperti anak kecil yang merengek. Tantrum. Sampai dia dapat. Selagi dia tak dapat, selagi itu dia merayu. Dan merayu depan Allah. Ya Allah, masukkanlah orang ni dalam syurga. Ya Allah, dia ni kawan aku, masukkan dia dalam syurga. Ya Allah, dia ni kawan aku, masukkan dia dalam syurga. Dan Nabi gambarkan setiap manusia ni kalau dia rapat dengan Quran, kalau dia sering baca surah tu, dia digelar, diiktiraf sebagai sahabat kepada surah tu. Nabi pernah gambarkan, ada orang bersahabat dengan Baqarah, ada orang bersahabat dengan Ali Imran, ada orang bersahabat dengan An-Nisa. Dan bila disebut Quran merayu, bukannya 30 juzuk tu satu orang mewakili satu orang dan merayu. Tak. Satu surah akan jadi satu orang dan merayu pada Allah bagi pihak kita. Kalau 30 juzuk, bayangkan 114 surah merayu untuk kita. Kalau kita hanya biasa baca satu surah, katalah suratul Mulk setiap malam, dan hanya suratul Mulk akan merayu untuk kita. Sebab tu tak rugi untuk kita sering baca mana-mana surah. Dan kita lazim baca mana-mana surah. Bersahabat dengan surah itu. Kita kenal surah itu, tahu surah itu luar dan dalam. Dan mereka akan merayu-rayu pada Allah. Menjadi peneman kita di kubur kelak. Menerangi kubur kita. Tak kala datang azab daripada Allah. Bila kita masuk dalam kubur, akan datang azab daripada Allah. Dan Quran ini akan bangkit. Dan bangkit bagi tahu pada azab. No, kau tak boleh lepas. Kau tak boleh lepas. Over my dead body. Sebaiknya bersahabatlah dengan satu surah.
Dan itu lebih sempurna. Surah paling pendek 3 ayat tuan-puan. Suratun Nasr, Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Bacalah, jadikan kelaziman. Sehingga kita benar-benar bersahabat dengannya. Kerana kita nak merasai, melihat sendiri, merasai nilai Ar-Rahim. Ar-Rahim. Tuan-tuan, kenapa Allah bagi kita panca indera? Kita ada berapa panca indera? Kita ada 5 panca indera. Penglihatan, pendengaran, percakapan, rasa dan hidu, bau. Kan? Penglihatan, pendengaran, lidah kita, kemudian ada bau dan rasa. Sepanjang kita hidup dekat dunia, kita guna kita punya panca indera ni sampai ke tahap dia ada level-level untuk panca indera. Contohnya bab merasa, rasa dengan tangan, dengan badan. Ada beza kerusi kereta Proton, kerusi Alza, kerusi Honda, kerusi Rolls Royce. Ada beza. Dan kerana perbezaan itu, kerana beza rasa, harganya juga berbeza. Hanya kerana rasa, harga berbeza. Allah cuma kata, mereka disediakan tempat duduk. Yang kita tak nampak ialah macam mana rasa duduk di situ. Kita boleh gelar kerusi tempat saya duduk dia juga kerusi. Sama tak dengan kerusi budak-budak sekolah rendah dalam kelas kafa? Kerusi kayu. Ingat lagi kerusi kayu yang itu? Yang langsung tak ada sponge. Tapi kerana waktu tu kita budak, tak peduli kerusi apa pun, yang penting ada kerusi. Tapi nilai rasa yang Allah tawarkan di syurga, kita tak tahu. Boleh jadi sekali kita duduk, siap ada tukang urut di belakang. We never know. We never know. Itu level rasa. Belum lagi material dekat kerusi tu. Setakat kalau kereta yang kita beli, kereta-kereta mewah, katalah kita pernah menang nombor ekor, dapatlah duit berjuta, dapat beli kereta Lamborghini ataupun Rolls Royce. Leather yang dia guna tu setakat dalam dunia ni, kemasan kulit yang dia guna dalam kereta yang setakat ni paling mahal ialah Napa Leather nama dia. Napa Leather. Pernah kita gambarkan kerusi yang kita duduk, dia punya material ialah sutera. Sponge. Alas duduk, kan dalam dia tu ada sponge. Selalu kita letak apa? Sponge lah, sponge. Tapi di syurga, isi dia adalah sutera. Dan kita tak tahu apa lagi bentuk dan jenis material yang Allah tak pernah reveal dekat dunia. Tapi sangat mengagumkan
bila kita duduk, dan duduk itu merupakan satu nikmat. Satu nikmat. Saya pernah baca surah apa ya? Surah Surah Zumar. Surah Zumar Surah Zumar dekat mana ya? Dia ada satu ayat yang luar biasa lah. Kejap ya. Afaman syaraha. Daraballah wallazi Qul ya qaumi i'malu Allah yatawaffal anfus. Surah Zumar ke? Da'ana qad Saya lupa, tapi dia berkaitan dengan dia ada doa naik kenderaan. Dia ada doa naik kenderaan. Tapi lupalah dekat mana ayatnya tu. Dan doa naik kenderaan tu doa naik kenderaan tu Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna muqrinin. Ya, yang itu surah lain. Ini dia gambarkan, tuan-puan, kadang punyalah manusia ni tidak bersyukur, punyalah kita ni jenis tak bersyukur. Kadang nikmat-nikmat yang kecil ni kita tak perasan dan tak nampak. Siapa yang lazim naik kereta? Semua kita lazim naik kereta, naik kenderaan kan. Tapi punyalah benda tu biasa, lalu kita tak rasa benda tu nikmat. Contoh, ibu-ibu yang daripada pagi masak untuk kenduri. Punyalah dia sibuk memasak sehingga kadang dia tak sedar berapa lama dia berdiri. Okay? Kan? Tak sedar berapa lama dia berdiri. Saya selalu nampak isteri saya macam tu. Dia dah masak, dah habis semua masak. Dan bila dia dapat baring, dia kata, oh sedapnya dapat baring. Kan, kita dapat meletakkan tulang belakang kita ni, itu satu nikmat besar. Nikmat besar, tapi benda tu kecil. Kita dapat duduk, sedapnya duduk. Sama macam kalau kita nak naik kapal terbang. Sebelum dapat naik kapal terbang tu, kan kita menunggu itulah inilah. Nak beratur lagi. Tapi tak kala kita dapat duduk. Perasaan lega tu. Perasaan lega. Allah gambarkan, tak kala kau dapat letakkan belakangmu, bersandar belakangmu. Sandarkan belakangmu tu. Kau syukur tak? Tak kala rasa lega tu, engkau syukur tak? So berkali-kali Allah gambarkan kepada kita, antara nikmat dalam syurga ialah kau dapat kerusi. Kau dapat kerusi. Dan nikmat kerusi ni tuan-tuan, kita dapat selepas kita berdiri punya lama, tak tahu berapa lama, di padang mahsyar. Kau syukur tak? Dapat kerusi tu tuan-puan. Tak payah sebut material. Kau dapat duduk dan bersandar tu.
Ui. Lain lah, lain. Lain. Sebab kadang-kala, tak kala kita baca tentang nikmat syurga, berkali-kali kita disebut, akan dapat muttaqiina fiha ala surur. Mereka duduk di atas pelamin, duduk atas kerusi. Asyik duduk. Kan? Berkali-kali kita dengar, tanpa kita memahami kenapa dapat duduk tu, pun kita tak rasa benda tu nikmat. Walaupun sedang cerita nikmat syurga, sebab kita belum lalui. Tapi ketika kita gambarkan, sebelum kita dapat nikmat duduk, kita berdiri punya lama dekat mahsyar. Berdiri untuk diadili. Berjalan jauh. Melintasi titian sirat. Dan akhirnya dapat masuk syurga dan dapat kerusi peribadi. Itu nilai Ar-Rahim. Penyayangnya Allah. Dan plus, adakah kita masuk syurga kerana amal kita? Tidak. Kita masuk syurga kerana Ar-Rahman, Ar-Rahim ini. Kita masuk syurga kerana rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Satu Ar-Rahim ini, dia ada dua sifat. Pertama, sifat dia itu sentiasa. Rahim ni sentiasa, berterusan, berpanjangan, tidak akan terhenti. Sekali kita dapat nikmat tu selama-lamanya. Dia akan tetap ada. Setiap saat kita rasai nikmat dan nikmat dan nikmat. Kita tidak lagi dalam bentuk tak perasan. Tak. Kita sentiasa akan ada nikmat itu, akan rasa nikmat tu dan nikmat tu dan nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahim, oleh kerana dia akan datang, dia tidak semestinya berlaku sekarang. Kalau kita kata dia tu pemurah, kalau kita kata bonda ni pemurah, tapi bila tengok, waktu tu bonda tengah tidur. So waktu bonda tidak tengah tidur, sifat pemurah dia tu tidaklah aktif, tidaklah berlaku. Dia cuma sifat dalam diri dia. So bila kata Allah tu Ar-Rahim, bukan semestinya berlaku sekarang. Dia ada sifat tu, tapi belum berlaku. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu menariknya. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, dengan kedua-dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Allah gabungkan dalam satu ayat, Allah nak bagi tahu kita, sifat penyayangnya ini lengkap. Kasih sayang Allah itu teramat sangat digambarkan dalam Ar-Rahman dan sifat itu berterusan digambarkan dalam Ar-Rahim. Walaupun sifat itu akan sentiasa ada, ia tidak semestinya diberikan kepada kita sekarang. Mungkin akan ditarik balik mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ulama tafsir bila dibincang, apakah maksud penggabungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mereka kata bahawa ayat ini nak bagi tahu tentang hubungan Allah dan makhluknya. Betapa, kan, cuba bayangkan betapa sayangnya Allah pada kita. Allah tahu segala-galanya apa yang ada pada kita. Tapi Allah masih bagi rahmatnya. Waktu kita sembahyang subuh tadi, tak adalah kita punya fokus solat kita semata-mata pada Allah, tak. Kadang kerana hari ini hari Minggu, hari cuti, kita bermalas-malasan, Allah tahu. Allah tahu.
Tapi dalam pada Allah tahu itu pun, Allah masih limpahi nikmatnya pada kita. Masih bagi pada kita. Tak kurangkan pun. Dan sekarang kita bernafas tak pun dalam bentuk tercungap-cungap. Tak. Allah masih bagi nikmat kepada kita. Sayangnya Allah pada kita. Dan bayangkan, perkara yang Allah tahu tentang kita tu, kalau mak bapak kita tahu, boleh jadi mak bapak kita tak mengaku kita ni anak. Atau kalau suami kita tahu, kalau isteri kita tahu, boleh jadi dia ceraikan kita. Kalau kawan kita tahu, apa yang ada pada kita, semua yang kita buat, dah tentu tak ada seorang pun nak kawan dengan kita. Cuba tengok. Walaupun Allah tahu apa yang kita buat. Tahu dosa-dosa kita. Tahu segala yang kita buat. Tapi Allah masih lagi sayang. Allah masih bagi kita peluang. Allah masih tunggu ungkapan-ungkapan istighfar kita. Allah masih tunggu, masih nak tengok kita punya usaha. Nak solat dengan baik. Masih lagi bagi kita rezeki. Nak tengok kita boleh tak deliver rezeki yang dia bagi. Allah masih lagi bagi kita kesempatan. Allah masih beri kita rahmat. Masih bagi kita rahmat. Itu nilai kasih sayang Allah. Tapi pun begitu. Ramai orang yang tak sedar. Ramai orang tak sedar. Sehingga ada yang kata, kalau Allah ni penyayang, kenapa masih ramai, masih ada bentuk penderitaan dalam dunia? Kenapa ada lelaki yang kematian isteri dan anak-anak dia 9 orang sekelip mata depan mata? Apa Allah tak sayang dia ke? Kita selalu dengar hujah-hujah macam ni. Soalan-soalan macam ni. Tapi kita tak tahu nak jawab. Kan? Kadang hujah yang macam ni, soalan macam ni, lazim ni disebut oleh orang yang tak percaya pada Allah. Tapi lately, orang Islam pun sebut juga. Bila ditimpa musibah, mereka kata, kenapa Allah turunkan balak ni pada aku? Allah tak sayang aku ke? So macam mana kita nak jelaskan? Macam mana kita nak faham? Kan, kenapa? Kenapa Allah cipta peperangan? Ada orang yang kehilangan anak isteri dalam perang. Why? Pertama, mereka hanya lihat, fokus mereka hanya pada dunia. Penglihatan mereka terhad dekat dunia. Lalu mereka menilai apa yang Allah buat tu hanya dekat dunia. Kita, orang beriman, sudah nampak akhirat. Orang beriman sudah nampak kalau ujian yang diberi begini punya berat, ganjarannya dah tentu besar dekat akhirat. Kita sudah ada pertimbangan dua dunia. Orang Islam yang bertanya tu dia hanya nampak dekat dunia. Dia tak nampak negara lagi satu tu, negeri lagi satu. Dan kita orang beriman, kita sangat yakin Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Allah tak pernah menzalimi makhluknya. Allah bagi ujian kesakitan. Itu sebab Allah nak bagi lebih besar, lebih baik dari itu. Itu yang kita yakin. Dan orang beriman, dia sudah pun menerima hidup ini bukan hanya di sini. Kita sedang menuju pada kehidupan yang kedua. Allah beri dia kesusahan supaya nilai iman dia bertambah. Itu satu kebaikan yang sangat luar biasa. Allah beri dia ujian semacam tu supaya martabat dia meningkat berlipat kali ganda.
Allah beri, Allah matikan isteri dia, anak-anak dia, 9 orang. Depan mata, sekelip mata dalam bulan Ramadan. Sabar dia akan meningkat. Dan dia tak perlu risaukan anak isteri dia. Dia tidak perlu memikul tanggungjawab amanah untuk memastikan anak dan isteri patuh kepada syariah. Dia tak perlu risaukan anak isteri dia daripada terpesong akidah kerana anak dan isteri dia yang kecil-kecil ini sudah pun Allah jamin masuk ke syurga. Tinggal lagi dia tinggal fokus diri dia untuk menempatkan diri ke syurga. Oi, berapa ringan beban tu Allah angkat. Allah sudah jamin anak isteri dia masuk syurga. Kerana kesabaran dia. Dan bila dia baca surah Tur tadi itu tuan-tuan, ceritakan pada dia, nanti anda akan berhimpun dengan anak-anak, bermain bersama. Ada butler masing-masing. Itu level dia tuan-tuan. Suatu Ar-Rahim. Ar-Rahim daripada Allah ni. Kita tak terduga. Dan perlunya kita faham sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim dari Allah. Barulah kita hargai. Barulah kita, bila kita baca Fatihah tu, kita benar-benar happy. Sebab kita kenal Allah yang memiliki sifat ini. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dan perbincangan Ar-Rahim ni nanti dia masih ada lagi huraiannya, dan jam sudah menunjukkan 9.35. InsyaAllah kita sambung lagi esok tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni sebelum kita pergi ke Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa esok. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih admin, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Amira. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan Allah